Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kata musannif, ketahui olehmu adapun segala sifat yang ta'alluq itu hanya sifat ma'ani yang 6 lain daripada hayat. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, wala ihsan dia. Masih panjang umur kita, alhamdulillah. Dia ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Syukur diberi kita boleh dalam keadaan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Diberi kita penuh haluba minat untuk nak belajar hukum syariat dan dengan Allah Taala boleh diingat, alhamdulillah. Syukur kita diberi kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak banyak pada dia selawat dan salam. Alhamdulillah, beri kita kesihatan, lapangan masa, keupayaan boleh hadir. InsyaAllah nak meneruskan bacaan daripada kitab Syarah Usul Tahqiq. Kita dah masuk bicara bab ta'alluq. Ta'alluq sifat ma'ani. Pertama penyertaan dia, sifat yang ada ta'alluq itu hanya sifat ma'ani. Ada istilahnya dipanggil ta'alluq. Dan sifat ta'alluq ni apa? Ta'alluq ni untuk kita nak faham di mana skop, tempat fokus, tempat berfungsi, tempat berperanan setiap sifat-sifat. Khasnya atas nama sifat ma'ani yang memang sabit ke Allah Ta'ala. Nak kena peranan dia, kerja dia, fungsi dia untuk apa. Sekadar tu je. Itu pun atas kita ambil dengan istilah bahasa syarahan tu, mengikut definisi supaya faham kita. Dan ini adalah ciri. Dan ini adalah kalau nisbah skop, tempat fokus, tempat kerja bagi sifat ma'ani. Dengan tu kita akan faham dengan sifat tu Allah Ta'ala ada kuwah untuk dia nak buat. Kerana atas kita bicara la ilaha illallah, tiada yang zat mempunyai sifat uluhiyah melainkan hanya Allah Ta'ala. Jadi faham tu makhluk tak ada sifat uluhiyah. Kemudian dah yakin kita ada, dia ilah, dia wujud, sabit segala sifat kamalat dia. Dia dah sabit sifat kamalat dia, tentulah ada kuwah pada dia untuk dia nak buat. Yang bila dia buat, semua adalah kuwah dia. Kat kita lah quwwata illa billah. Itu simpel lah, ke sana sikit. Atas kita bicara ta'alluq, nak ambil faham ta'alluq. Ta'alluq ni kalau ambil sekali lalu dengan bahasa mudah ni, saya sebut dah bahasa. Dia lah tempat skop, tempat berperanan, tempat fungsi, tempat kerja, tempat fokus. Sifat-sifat yang 7 ni khasnya, sifat ma'ani. Baik. Jadi tempat fokus, tempat kerja tu ibarat kalau kata orang sakit, pergilah doktor. Kalau rumah terbakar, cik lah bomba, takkan rumah bomba cik polis. Nak buat apa? Sakit gigi, doktor gigi lah kan, takkan doktor lutut, doktor saraf.
Okey. Jadi kalau nisbah buat kalam. Satu salah orang faham kun fayakun, Allah Ta'ala buat dengan kun fayakun. Pasal kun fayakun nak buat, bukan kun fayakun, nak buat kudrat. Untuk kun fayakun kinayah untuk menunjukkan segera dan cepat. Allah Ta'ala nak buat dengan kun fayakun. Itu tempat-tempat yang jadi ada kaedah untuk kita nak faham apa maksud ta'alluq tu. Baik. Pertama, yang tak ada ta'alluq hanya sifat ma'ni, dan ma'ni pun asal 7, yang 6 lain daripada hayat. Kenapa hayat tak ada ta'alluq? Kerana hayat tu dari segi takrif apa kita bicara dulu. Disebut sekali lagi ni, hayat itu tiada ia ta'alluq. Yang ta'alluq keduanya ayat itu tiada ia ta'alluq kepada sesuatu jua pun, hanya adalah ayat itu dia syarat untuk mengesahkan bagi ada sifat ma'ani yang 6 itu. Jadi syarat astagfirullah. Hayat dia tak ada ta'alluq dengan mana? Dia tak ada skop untuk menunjukkan apa function dia. Bahkan atas kaedah ta'akul, sabitnya hayat pada Allah Ta'ala kerana tak mungkin adanya segala sifat kamalat dia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kudrat, iradat, ilmu. Melainkan dengan sabit hayat, barulah boleh ada kudrat, iradat, ilmu. Terapi satu, terapi semua. Paling besar daripada 4 tu hayat. Jadi hayat dia atas nama itulah dia tak ada ta'alluq. Maksud apa? Dia atas istilah dalam bab kita bicara ni nak menunjukkan zat sifat. Hayat hayat nak menunjukkan benar sabitnya Allah Ta'ala tu ada yang mengesahkan dia satu sifat untuk mengesahkan segala sifat-sifat lain. Kalau dia ada tapi mati, macam mana nak ada segala sifat lain? Subhanallah. Itu je. Jadi hayat sekadar untuk mengesahkan, memang akan ada pada dia segala sifat kamalat kerana sabit hayat. Satu hayat tak ada ta'alluq dengan istilah macam tu, syarahan macam tu, ta'rif macam tu. Baik. Dengan sebab dia, maka sahlah untuk kata 6 lagi sifat. Dan 6 tu yang tu ada ta'alluq. Iaitu 6 ni apa? Pertama ilmu, kedua kalam. Jadi disusul dengan ilmu dulu. Yang ta'alluq keduanya itu kepada segala yang wajib. Baik. Yang ni cara disusun lah kan. Disusun ilmu, kalam. Kita kalau susun tertib kita lah, tak ada masalah. Yang ni dia sebut dia tertibkan mengikut tertib ta'akul juga, ikut kaedah dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Pertamanya ilmu, keduanya kalam. Jadi dia sekalikan ilmu kalam ni pasal apa? Yang ta'alluq keduanya itu kepada segala yang wajib, iaitu zatnya dan segala tempatnya, segala sifatnya Allah Ta'ala, dan ta'alluq ia kepada yang mustahil, iaitu segala lawan dahulu itu. Yang ni dia sebut tempat ta'alluq. Ilmu dan kalam Allah Ta'ala ta'alluq dengan wajib, mustahil, harus. Itu istilah. Apa maksud perkara wajib? Zat Allah, sifat Allah. Mustahil, apa maksud? Ilmu Allah Ta'ala ta'alluq dengan ilmu dia dan kalam dia ta'alluq dengan mustahil. Maksudnya Allah dia tahu perkara itu mustahil. Itu maksud ada ilmu Allah Ta'ala dengan benda mustahil. Allah. Dia tahu perkara wajib, maksudnya dia tahu zat dia, sifat dia. Dia tahu benda mustahil, dia tahu apa tak selayaknya dia, isteri, anak,
juzuk, anggota. Dia tahu tak terlayak pada dia. Dan dia tahu apa yang nama mungkinat. Sama ada yang sedang, telah, yang akan datang berlaku. Semua detail, inkishaf, nyata, terang. Dengan segala sifat dia. Ya. Jadi nisbah ilmu Allah Ta'ala tahu wajib mustahil harus. Kalau nisbah kalam, dua-dua ni takluk rapat kerana apa yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala tentu Allah Ta'ala boleh perkatakan perkara tersebut. Itu dia punya disiplin ilmu dia. Apa yang Allah Ta'ala tahu, mesti dia boleh perkatakan lah apa yang dia tahu tu. Sama ada dia tahu tu berkenaan atau istilahnya wajibat, zat dia, sifat dia. Dia boleh nak bagi tahu apa yang tak selayaknya, isteri, anak, yang ni subhanah. Dan boleh untuk dia nak maklum kan, nak bagi tahu apa yang nama jaizat, mungkinat ni, nak berlaku apa, nak berlaku apa, nak berlaku apa. Walaupun ada yang memang belum berlaku, tapi apa yang kemungkinan nak berlaku tu, kemungkinan nak berlaku tu, semua tu nisbah Allah dia boleh cerita. Pasal semua tu dah sabit dengan ilmu dia dan tentulah sabit dengan kalam dia. Satu ilmu Allah Ta'ala tanjiri qadim, sikit dengan bahasa itu lepas. Pasal takkan ada pada nisbah ilmu Allah Ta'ala suruhi. Maka antara yang tanjiri qadim adalah kalamullah tanjiri qadim. Allah Ta'ala sabit sifat kalam dia, dan apa yang dia nak kalam kan, sabit dah azali lagi. Sabitnya kalam Allah Ta'ala itu dipanggil sabitnya tanjiri qadim. Kalam nafsi Allah Ta'ala dengan apa makhluk dia nak buat. Baik. Itu ilmu dengan kalam. Ketiganya kudrat, keempatnya iradat. Takluk keduanya kepada mungkin yang empat. Yang dahulu tu. Boleh ingat lagi mungkin yang empat. Mungkin maujud, mungkin ma'dum ba'dal maujud, mungkin sayujad, mungkin fi ilmillah annahu lam yujad. Kelima sama, keenamnya basar. Sama basar yang bertakluk keduanya kepada sekalian yang ada. Takluk pada semua maujudat. Ada bab dah lepas dah belajar. Mudah dipahamkan kita, datang kan, dapat rasa, feeling, hati sanubari kita, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ni. So, ni adalah memang sifat ma'ani, hakiki sifat Allah Ta'ala. Yang macam mana sabitnya zat dia, macam itulah sabit sifat. Baik. Takluk keduanya kepada sekalian yang ada, sama ada yang ada itu zat Allah Ta'ala atau sifat Allah Ta'ala yang ma'ani yang tujuh, zat ataupun sifatnya ma'ani yang tujuh, ataupun yang ada itu baharu, iaitu segala alam ini dan segala sifatnya sifat alam. Jadi Allah Ta'ala antara dia tahu dan dia boleh perkatakan, kalau nak guna bahasa zat tu, dia tahu zat dia, sifat dia, dan dia tahu zat makhluk, sifat makhluk. Kalau nak guna bahasa itu, dia guna bahasa sini, Allah Ta'ala tahu segala sifat ma'ani yang tujuh itu, atau mana dia? Dia tahu tu yang baharu, iaitu segala alam ini dan segala sifat yang sifat alam ni. Yang ada ia, maka ada pun erti ta'aluk itu. Okay. Ini erti ta'aluk dengan bahasa Arab. Bergantung dan berharap. Oh, dia tak bahasa Arab. Bergantung dan berharap. Makna ta'aluk. Ta'alaqa daripada tafa'ala. Alaqa memang dalam bahasa Arab, kalau tengok makna dia gantung. Ta'aluk, tasallaqa. Baik. Dialah berhadap
Adapun arti ta'alluq itu bergantung dan berharap, dan makna ta'alluq pada ta'alluq itu kehendak, sifat dan tuntutannya. Ini makna yang dikehendaki di sini ya. Ta'alluq dalam sifat ma'ani ini maksud dia kehendak, sifat dan tuntutannya, tuntutan sifat. Sifat ni nak apa? Tuntut apa? Dengan bahasa lain, portfolio dia apa? Kalau nak guna bahasa itu kan. Sifat ni, portfolio dia, peranan dia. Sifat ni buat apa? Sifat ni buat apa? Itu sifat tu, umum sifat yang sabit pada Allah Ta'ala tu. Jadi dia lah kehendak, sifat dan tuntutannya sifat. Sifat tu nak apa? Kalau apa? Kudrat, nak apa? Nak buat. Iradat, nak apa? Nak tentu. Ilmu apa? Nak tahu. Kalau nak guna bahasa itu. Sama, nak dengar. Basar, nak dengar. Kalam, nak kata. Jadi apa yang dituntut, apa yang dikehendak oleh sifat tu. Sekali lalu tu, saya boleh faham lah tu. Kata nak tu. Maka adalah ta'alluq itu dua bahagi. Pertama, ta'alluq suruhi, namanya artinya ta'alluq yang patut makna. Banyak saya baca ni, betul tak? Macam terbalik ya. Maka adalah ta'alluq itu dua bahagi. Pertama, ta'alluq suruhi, artinya ta'alluq yang patut, makna ta'alluq yang patut itu talabus sifati amran zaidan. Dibalik situ ta'alluq balik. Ya Allah, Allah SWT. Jadi makna ta'alluq bergantung, berharap. Makna ta'alluq itu kehendak dan tuntutannya, sifat. Maka adalah ta'alluq itu dua bahagi. Pertama dipanggil ta'alluq suruhi. Jadi dia bagi ta'alluq ni ada suruhi ni pasal apa? Nak menunjukkan ada antara sifat ni walaupun belum buat sesuatu, tapi kelayakan untuk buat tu ada. Itu maksud suluhi. Suluhi namanya. Itu ta'alluq yang patut, makna ta'alluq yang patut itu. Apa yang sepatutnya kepada sifat, ta'alluq sifat tu. Itu dipanggil suluhi. Allahumma salli. Ta'rif Arab ni macam ni, talabu sifati amran zaidan ala ataupun ba'da qiyamiha bimahalli sifat. Artinya tuntutan sifat, yang ta'alluq sifat maksudnya tuntutan dia. Bila sebut sifat ni, dia tuntut akan pekerjaan yang bertambah, kemudian daripada sudah berdiri sifat itu pada zat. Ini takrif yang nak kena perhatikan. Kalau contoh kudrat sifat yang ada di zat. Itu yang kudrat dah sabit di zat. Lepas tu bila Quran sabit di zat, istilahnya ada quwwah pada dia, tentulah antara kehendak dia, antara apa kerja, antara apa bahasa dia guna tadi, tuntutan dia, dia nak cari apa. Kalau disebut kuasa, sabit dah kuasa. Allah kalau kuasa buat apa? Allah kuasa buat apa? Itu yang bahasa yang umum sangat, mujmal. Disebut oleh ulama, Allah kuasa membuat. Siapa dia sebut? Allah kuasa buat. Buat apa? Mungkin. Apa maksud mungkin? Makhluk. Allah dia buat makhluk. Allah bukan buat diri dia. Allah bukan upgrade diri dia. Subhanallah. Subhanallah. Apa cerita dongeng itu? Astagfirullah. Itu disebut kuasa, tempat ta'alluq kuasa mana? Makhluk. Mungkin tak? Apa yang nama mungkin?
Jadi atas takrif itu menuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah kemudian daripada sudah berdirinya sifat itu pada zat. Pasal bila sebut atas nama sifat ma'ani ada takluk, maksudnya sifat ni memang sabit di zat. Bila dah sabit sifat di zat, tentu dia ada nama untuk menunjukkan sabit yang sifat kepada zat. Lepas tu bila dah sabit tu, nak kata takluk dia macam tu, nak takluk ke mana? Allah. Yang tu yang ada jenis takluk, cara takluk. Maka adalah takluk itu dua bagi. Itu yang dia terus ke sana tu. Ada takluk nama suluhi namanya. Iaitu takluk yang patut, makna takluk yang patut itu. Dia cerita takluk balik. Jadi tengok macam mana pun, baca ikut tertib tu. Ke kita amal sama tak? Serupa je. Macam tu je. Apa dia takluk? Macam ni. Ta'rif dia macam ni. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Talabu sifati amran zaidan ba'da qiyamiha bimahalliha. Talabu sifati amran zaidan ba'da qiyamiha bimahalliha. Talabu sifati amran zaidan ba'da qiyamiha bimahalliha. Terjemah kira. Dia adalah menuntut oleh sifat. Tuntut sifat tu dapat pada pakaian. Menuntut oleh sifat. Sifat ni antara function dia pun apa? Antara kerja tu nak sebut pun ke sana dah. Tuntut oleh sifat akan pekerjaan yang bertambah kemudian daripada sudah berdiri sifat itu pada zat. Atau kita bicara ni sifat mani kan, sifat mani ada di zat. Okay. Memang betul ke? Betul. Sifat mani mesti ada di zat. Jadi bila mani tu ada sifat yang ada di zat, tentulah mani ni nak tengok fokus dia. Dia apa yang dia nak, apa dia tuntut. Kudrat apa? Kudrat nak bagi jadi. Iradat nak menentu. Ilmu nak tahu. Kalam nak cerita, nak ikhbar. Perintah, suruh. Sama basar, lihat. Itulah maksud dia. Mudah aja rasanya, insya-Allah. Boleh faham? Cuma bahasa dia selepas berdiri pada zat, itulah yang saya sebut awal-awal tu. Kalau bahasa kita sebut macam ni ya. Allah, la ilaha illallah, tiada ilah melainkan Allah. Allah memang sabit ilah. Dan bila sabit zat dia tentu sabit sifat dia. Sifat dia sifat ketuhanan. Umum itu. Jadi bila sabit sifat memang sifat tu sabit di dia. Dia nak buat apa tu yang bila sabit sifat ni yang kuasa membuat, iradah menentu. Betul? Maka ta'aluk suluhi itu tertentu ia kepada ta'aluk kudrat dan ta'aluk iradat juga. Jadi disebut tadi ada dua ta'aluk atas istilah suluhi, tanjizi. Dua tu memang dua topik besar untuk faham suluhi tanjizi tu. Apa dia suluhi? Ta'aluk suluhi, salahi. Suluhi adalah ta'aluk nak menunjukkan kebolehan yang ada pada sifat tersebut tu. Sebelum nak buat dia, sebelum sifat tu buat, apa kesarian dan kepatutan untuk boleh ada pada dia sebelum dia buat. Itu dipanggil ta'aluk suluhi. Tak faham tu, contoh ni, hampa duduk belajar ni, dah kahwin belum? Tak kahwin lagi? Umur banyak kan tak kahwin lagi? Boleh kahwin tak? Apa panggil? Boleh kahwin? Suluhi. Bila lagi boleh kahwin? Takkanlah suluhi kodim. Maksudnya ni makhluk. Kodim mana tak apa? Baru. Kodim mana tak apa? Tapi boleh tak nak kahwin? Pandang pada sudut boleh tu. Nak cerita tu ya. Nama dia? Suluhi. Ada motor tak? Nanti boleh tak beli motor? Apa tu? Suluhi beli motor. Dah ngajar belum?
Nanti boleh hak ngajo. Boleh hak ngajo? Boleh. Apa tu? Suluhi. Itulah suluhi. Allah Ta'ala boleh hak buat kiamat. Dah kiamat belum? Apa benda ni sebab buat kiamat tu? Suluhi. Suluhi maksudnya kelayakan pada dia yang buat kiamat. Boleh? Faham kan? Tu lah. Bahasa tu lah nak telan sikit. Suluhi. Dah mati belum? Ini mati lah. Kita lah. Saja mati tu kita lah. Boleh tak mati? Boleh. Apa? Kat kita ada suluhi. Suluhi mati. Allah ada suluhi mati. Subhanallah. Kau faham apa suluhi tu? Boleh ke Allah Ta'ala buat anak seorang tu ni? Subhanallah. Bukan suluhi. Hei, buat anak ni bukan mungkinat lah. Bukan mungkinat lah jendul. Mula jendul lah bahasa keluar. Ada anak ni apa? Mustahil. Jadi mustahil bukan ta'aluk kudrat. Kudrat ta'aluk pada mungkinat. Yang tu nak faham. Itu nak faham. Boleh mana? Bukan boleh mana? Boleh mengandung mana? Boleh? Hui, boleh. Kenapa? Bukan takluk lelaki. Tu bahasa bukan takluk. Kalau tanya juga, soalan tak relevan. Boleh Allah Ta'ala buat anak seorang tadi? Ada orang bodoh jawab macam ni. Bodoh pula tu, bodoh akidah, bahaya. Boleh rosak. Dia kata kalau Allah Ta'ala nak buat anak boleh. Yang kata 1,000 juta dia buat. Sabit dia tak nak. Kalau ikut kuasa dia buat anak. Okey tak? Ayat bodoh apa tu? Ada pula Allah kuasa buat anak. Sabit dia tak nak. Ada pula. Buat anak ni bukan sabit dia tak nak. Apa? Subhanallah. Bukan takluk. Cakap bodoh nak mengapa. Yang tu yang kita kena faham takluk. Pasal membicarakan sesuatu dalam bab takluk perbuatan ni khas atas sebut kudrat berbuat. Kalau tak faham takluk tu mereka macam lah pelik-pelik. Benda yang tak sepatutnya nanti dipatutkan. Baik. Jadi pertama yang sebut ni ada yang nama suluhi. Jadi iktibar suluhi dan tanjizi tu dia pandang sudut mana? Pembahagian suluhi dan tanjizi pandang pada sudut adakah kita nak bicara mengenai kelayakan yang ada pada dia sebelum dia buat satu. Yang tu yang jadi suluhi. Tanjizi ni adakah memang kelayakan yang ada pada dia tu memang siap ada azali, macam mana sabit zat dia dengan sifat dia dan kelayakan kuah yang ada pada dia untuk nak buat satu. Jadi kalau gitu ta'aluk suluhi tertentu kepada ta'aluk kudrat dan ta'aluk iradat juga. Suluhi untuk kudrat iradat saja. Pasal apa? Tiada kepada ta'aluk ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam tak ada. Itu pun ada perbincangan juga. Tapi kalau ikut dia kata tak ada, ambil tak ada. Kalau ikut sini. Pasal apa? Kalau ilmu Allah Ta'ala pun ta'aluk suluhi juga, maksudnya Allah layak nak tahu kita nanti kat kiamat macam mana. Allah layak nak tahu. Layak nak tahu bahasa dia. Allah apa? Sedia tahu. Bukan layak tahu. Kalau mensuluhi qadim dengan ilmu Allah Ta'ala dan kalam dia khasnya pada ilmu, boleh jatuh kufur. Atau kita sebut istilah itulah. Pasal apa? Kerana mengiktikadkan ada sabit jahil pada Allah Ta'ala, dia belum tahu, belum putus. Itu kan Tuhan tu. Jadi tiadalah suluhi itu pada ta'aluk ilmu kalam lagi dan ta'aluk sama dan basar keduanya ada pula. Tak kena baca tu. Tiada kepada ta'aluk ilmu dan kalam. Habis. Kat tu yang dia sebut. Jadi kalau kalam Allah Ta'ala sebut sekali lagi tu, kalau katalah suluhi je dia nak memperkatakan satu, maksudnya tak kata
Tak kata lagi macam tak ada ilmu je. Subhanallah. Pandang pada sudut tu, tiang ilmu Allah Ta'ala dan kalam dia, ta'aluk dia, tak ada yang nama suluhi. Pasal memang ajar tanjiri qadim. Ilmu dia tanjiri, kalam dia tanjiri. Dan ta'aluk sama' dan basar keduanya ta'aluk tanjiri namanya. Ta'aluk sama' dan basar dia tanjiri. Pasal apa tanjiri? Allah memang dia melihat dan memang dia lihat. Bukan ada makhluk baru dia lihat. Memang dia lihat. Lihat siapa? Lihat diri dia. Allah basar. Allah basar azali lagi. Sifat kesempurnaan dia. Dia basar siapa? Dia basar apa? Semua maujud. Apa yang ada. Antara maujud tu kita. Nisbah memang dah sabit, nyata, terang, jelas. Kalau dengan ilmu tu, ada nama lain lah, inkishaf tu. Situ tu, ta'aluk tanjiri. Baik, asal nak sebut, sama dan masuk tanjiri namanya. Artinya ta'aluk tunai. Maksud tunai, cash, latu. Boleh laksana nak buat. Maka adalah ta'aluk tunai itu dua bagi. Pertamanya, ta'aluk tanjiri qadim namanya, iaitu ilmu dan kalam, dan ta'aluk sama dan basar. Dan tiada ta'aluk kudrat iradat, keduanya ta'aluk tanjiri hadis. Boleh faham? Hai, mata ngantuk berat sikit. Siapa ni? Masuk. Jadi ta'aluk tanjiri ada dua. Ta'aluk tunai tanjiri, maka ta'aluk tunai itu dua bagi. Pertama ta'aluk tanjiri qadim, iaitu ilmu dan kalam. Sekejap, ambil ya. Dan ta'aluk sama' dan basar pun tanjiri qadim. Maksud Allah Ta'ala melihat, dia lihat apa? Dia lihat zat dia, dia lihat sifat dia. Bila lagi dia lihat zat dia, lihat sifat dia? Zat dia. Tanjiri qadim. Nisbah Allah melihat zat dia, melihat segala sifat ma'ani dia. Pasal zat dia dan sifat ma'ani dia adalah mawujud. Qadim ni, tanjiri qadim. Melihat sama' dan basar. Adapun Allah melihat makhluk sebelum makhluk lagi ada. Sedangkan makhluk tak ada. Allah belum lagi ada lagi. Tapi Allah Ta'ala dah ada sama' dan basar. Makhluk tak ada lagi. Yang tu apa? Suluhi. Boleh tak nanti bila dia buat makhluk dia dengar? Tu apa? Dah cash belum? Dah tunai belum? Belum. Tu apa? Tu suluhi. Suluhi. Jadi sama' dan basar ni, dia ada yang tanjiri, ada yang suluhi. Tanjiri yang mana? Dia lihat zat dia dan sifat dia. Suluhi yang mana? Dia akan lihat zat makhluk, apa pada makhluk mungkinat yang dia akan buat. Untuk suluhi. Baik, ta'aluk sama' dan basar, tanjiri namanya. Dan ta'aluk tunai. Artinya ta'aluk tunai. Maka ada ta'aluk tunai itu dua bagi. Dan tiada ta'aluk itu. Dan tiada ta'aluk kudrat dan iradat keduanya. Dan ta'aluk sama' dan basar. Dan tiada ta'aluk kudrat dan iradat. Jadi tak ada ta'aluk tanjiri qadim, kudrat dan iradat. Betul macam tu. Iaitu ilmu dan kalam. Dan ta'aluk sama' dan basar, tanjiri qadim. Dan
tiada ta'aluk kudrat dan iradat. Betul. Kedua, ta'aluk tanjili hadis. Dan tiada ta'aluk kudrat. Iradat pun sama ada tak? Tiada ta'aluk kudrat dan iradat. Kudrat memang tak ada ta'aluk tanjili qadim. Tapi iradat ada ta'aluk tanjili qadim. Iradat mana? Iradat Allah Ta'ala apa yang dia nak buat pada makhluk sebelum dia buat makhluk. Yang tu ta'aluk tanjili qadim. Adapun iradat dia untuk dia ada buat makhluk berserta dengan kudrat, yang tu suluhi. Jadi tanggung kalau dia kata tak ada tu macam ni. Tiada ta'aluk kudrat dengan ta'aluk tanjili, betul? Dan tiadalah ta'aluk kudrat, tak ada iradat. Iradat pun tak ada ta'aluk tanjili, nisbah nak buat makhluk. Nak buat tu maksudnya nak bagi cash ada. Ada pun menentu, dah tentu belum azali. Dah. Jadi ada ta'aluk tanjili. Menentu ni baru menentu ke dah sedia menentu? Itu nak tanya tu soalan tu. Bila dah sedia menentu, adakah yang tu suluhi tanjili? Sedia menentu. Apa? Tanjili Jadi yang dia kata tak ada ta'aluk kudrat. Tak ada ta'aluk kudrat. Jadi tanjili tak ada ta'aluk kudrat. Ta'aluk kudrat bukan tanjili qadim, tak ada. Iradat ada tak tanjili qadim? Tu dia kata tak ada. Jom. Tak ada tu. Tak ada tanjili qadim nisbah buat makhluk. Belum tanjili qadim ni. Tapi ada tak tanjili qadim? Iradah. Tak mana? Tan dia dah menentu apa yang dia nak buat. Pandang pada sudut dia dah menentu tu. Itu tanjili qadim. Jadi yang tak ada pada iradat ni tanjili qadim. Tanjili qadim nisbah nak buat makhluk. Itu tak ada. Boleh? Faham? Saya kata apa ni? InsyaAllah. Habis satu. Keduanya ta'aluk tanjili hadis namanya. Iaitu tertentu kepada ta'aluk kudrat dan iradat juga. Atas nama dia kudrat iradat. Kudrat iradat mana? Kudrat iradat nak menjadikan makhluk. Menjadikan mahasiswa Allah. Itu adalah kalau pandang pada kelayakan ada suluhi, bila Allah Ta'ala tunaikan bagi ada dengan istilah sifat kudrat dan iradat dia, maka yang tu dipanggil tanjili hadis. Sebab kita ni dah pukul 8 belum? Sehari pukul 8 tak? Apa tu? Suluhi. Ni pukul apa? 7.30. Nak dekat 7.30 macam tu. Tak 7.30. Itu apa? Tanjili. Nak pergi faham bahasa tu. Tanjili. Sebab dua bahasa ni memang kena faham tu. Tanjili suluhi. Nanti buka pondok. Bukan pokah pondok. Buka madrasah ni. Buka pondok ni. Suluhi ada? Ada suluhi. InsyaAllah. Suluhi. Nisbah Allah dah tahu kita buka pondok ke tak buka pondok. Kat dia tanjili qadim siap dah. Yang tu istilah-istilah yang nak faham. Kalau kita guna istilah tu kita faham, dia senang nak hadam apa yang sepatutnya yang tak sepatutnya nak nisbah pada Allah SWT. Siap. Itu dia kata tiada ta'aluk tanjili qadim, tak ada ta'aluk pada iradat. Sedangkan pada iradat nisbah dia memutus azali lagi dengan sabit ilmu dia dan iradah dia.
Yang tu ada takluk tajdidi. Siap. Jadi tajdidi hadis nisbah takluk pada kudrat dan iradat saja, itu pun nisbah nak bagi jadi makhluk. Dan makna takluk tunai yang baru itu sudurul mumkin anil qudrah wal iradah. Itu dulu. Hai, buka kepala sikit lah. Buat jadi buka. Itu dulu. Benda sedang ya. Buka kepala sikit. Astagfirullah. Sudurul mumkin anil qudrah wal iradah. Boleh? Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwarta al-ardh. Min nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin. Wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa bilalika ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك